Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, Waida nak buatkan khas, nak tujukan kepada pembeli-pembeli hartanah yang baru sahaja loan lulus, mungkin dah lama beli hartanah, so apa-apa pun tahniah, tapi dalam tempoh kita nak membeli hartanah tersebut, tempohnya sangat panjang, 35 tahun. Jadi kita kena fahami juga risiko sepanjang kita nak membeli hartanah tu, apa bakal-bakal risiko yang mungkin kita akan hadapi dan bagaimana kita nak manage risiko tersebut supaya kita boleh pegang hartanah yang kita beli tu dan boleh diwariskan terus kepada anak-anak. Jadi kita tak naklah penat-penat kita beli hartanah tapi kita tak ambil tahu daripada awal dan kita tak manage risiko daripada awal dan akhirnya bila berlaku risiko yang kita tak ingini, rumah nak kena lelong, bila berlaku kematian, hutang tak boleh nak settle, berlakunya harta dibekukan. Jadi sayang sebab rumah yang kita beli tu masih lagi hutang, selagi tak settle hutang, benda tu tak boleh nak ditukar milik pun. Jadi kita kena fahami dan urus risiko yang ada dalam pembiayaan hartanah supaya kita ada kuasa pemegangan harta yang kuat. So jom Waida nak tunjuk anda betapa pentingnya kenapa kita nak kena urus risiko dalam nak membela hartanah tersebut, kenapa kita kena ada pengurusan risiko yang baik supaya kita nak elak daripada risiko-risiko ni. Okay, sebelum tu sebagai pengenalan, sekadar sepintas lalu, mungkin ramai yang kenal Waida sebagai property advisor sahaja, tapi sebenarnya Waida juga sebagai penasihat pengurusan risiko kewangan yang bila mana Waida terlibat dalam bidang pengurusan risiko kewangan ni sebab Waida nak bantu semua klien-klien Waida terutamanya dan juga pembeli-pembeli hartanah amnya untuk urus risiko kewangan supaya harta yang kita bina hutang tu, kita beli rumah tu dapat kita ada kuasa pemegangan harta yang kuat sebab kita beli rumah ni kita beli dengan hutang selagi tak settle dia menjadi beban kepada waris yang kita tinggalkan kalau berlakunya risiko-risiko utama dalam kehidupan. So Waida bergerak bersama Al-Aqyas di bawah Great Eastern Takaful yang dibimbing oleh mentor kewangan Malaysia MJ Mak Jerong. Kalau anda pernah tengok Zero to Hero, dia lah mentor kewangan dalam tu, dan juga Cikgu Hartanah Tuan Ahyat Ishak yang banyak membantu dan mengajar bakal-bakal pelabuh hartanah, dan Waida juga salah seorang pesi dia dalam The Property Warrior level 1 yang kita bantu student-student yang bakal nak membeli dan melabur hartanah ni. Kita bantu semua student supaya kukuhkan tapak kewangan dulu. Kita bantu dia orang ajar macam mana dia orang nak buat, orang kata apa, atur kewangan dulu sebelum membeli dan melabur hartanah. Sebab bila kita beli hartanah ni risiko sangat besar sebab nak bela tu tempoh yang sangat lama. Jadi pengurusan kewangan yang baik adalah tunjang kepada untuk kita menjaga aset-aset kita. So ini adalah sebabnya kenapa kita nak kena urus risiko tersebut, adalah kita nak selamatkan rumah dan harta yang kita dah beli tu. Kita nak selamatkan harta dan keluarga kita. Ini adalah misi dan misi kita supaya kita beli rumah tu tak mudah kena lelong bila berlakunya sakit kritikal dan tak mudah dibekukan bila berlakunya kematian, ada baki hutang yang tak settle, rumah kena beku. Jadi ada satu item, satu perkara penting yang sangat penting dalam pembiayaan hartanah kita yang kita kena ambil tahu, iaitu MRTT, iaitu Mortgage Reducing Term Takaful. Benda ni Waida tak pasti, mungkin ramai orang tak perasan pun dalam LO, letter offer tu, mungkin ramai yang dia sign je, tak baca teliti pun tentang dalam tu ada maklumkan tentang MRTT, berapa coverage dia, berapa jumlah nilai coverage, semua dalam tu. Apa je yang dia cover pun semua dah ada dalam tu. Tapi mungkin ramai yang tak faham dan tak baca dan tak teliti pun, yang menyebabkan kita bimbanglah berlaku risiko-risiko yang Waida tunjukkan tadi. Jadi dekat sini Waida nak anda fahami sedikit lebih terperinci tentang MRTT supaya
kita kata apa, tak mudah terdedah kepada risiko lah. Jadi mortgage reducing term takaful ni maksud dia MRTT tu adalah mortgage reducing term takaful. Kenapa nama dia reducing? Jadi kalau anda boleh tengok dekat sini keluk MRTT, contohnya dia beli rumah pembiayaan 500,000 selama 35 tahun. So bila dia dah bayar pada tempoh ke-20, baki hutang jadi 250,000 kan. Jadi MRTT dia kalau dia dapat penuh 500,000, dia pun akan turut berkurang. Jumlah perlindungan dia tu pada awalnya tadi 500,000, ini bagi kes yang dapat full coverage MRTT. Banyak je kes yang under bank yang tak dapat full coverage. Kejap lagi ada tunjuk keadaan dia. So bagi orang yang dapat full coverage, macam contoh peminjam-peminjam LPPSA, selalunya dia orang akan dapat full coverage. So pada awalnya dia orang pun dapat full nilai MRTT tu 500,000. Bila dia dah bayar baki hutang tu akan berkurang, maka jumlah ataupun nilai perlindungan MRTT tadi pun akan turut berkurang mengikut baki dan tempoh loan. Itu sedikit fahaman ataupun definisi tentang MRTT. So kenapa bank ataupun LPPSA selalu bagi kita MRTT? Sebab dia punya harga dia murah dan dia akan masukkan cara pembayaran dia akan masukkan sekaligus total pembayaran MRTT kita tu ke dalam loan dan menyebabkan dalam tu ada interest lah. Bila kita dah masukkan dalam loan, menyebabkan bayaran yang kita bayar sebenarnya lebih daripada tu sebab dia dah termasuk interest sekali. Contohnya kalau MRTT kita 15,000 tapi sebenarnya total kita bayar untuk MRTT tu adalah lebih daripada tu sebab dia dah ada interest. So tujuan ataupun fungsi MRTT ni dia hanya untuk melindungi pembiayaan hartanah kita ni sahaja. Dia tak cover hutang-hutang lain. Dia hanya cover pembiayaan hartanah ni sahaja. Jadi kalau kita nak beli hartanah yang baru, kita kena beli MRTT yang baru. Itu kelemahan MRTT sedikit. Dia tak boleh dipindah milik. Dan whether nak anda fahami ataupun tengok betul-betul bahagian perlindungan ni yang ramai orang tak perasan ni yang menyebabkan risiko kena lelong tadi sebab dia tak perasan tentang perlindungan ni. Perlindungan untuk MRTT hanya cover kematian dan cacat kekal sahaja. Okey, jadi sakit kritikal dia tak cover langsung. Kalau anda tengok dekat sini, okey, anda tengok sebelah kanan ke atas ni, statistik menunjukkan 2,000 ke 3,000 nama baru yang masuk dalam senarai rumah lelong, 70% adalah pesakit kritikal. Jadi dah tak boleh bekerja, hilang pendapatan, macam mana nak terus bayar balik pinjaman? Sebab tu berlakunya tadi risiko rumah nak kena lelong. Jadi sayanglah kita tak ada kuasa pemegangan harta kat situ. Jadi ada solusi dia yang kejap lagi Wada akan tunjukkan kepada anda. Dan itu adalah MRTT. Kalau konsep MLTT ni pula dia level, dia tidak berkurang. Kalau kita bayar bulanan, dia punya jumlah baki tu berkurang, tapi kita punya coverage kekal, maintain sahaja dan tidak berkurang. Sebenarnya MLTT ni dia adalah konsep sahaja. Dia tak ada mortgage level term takaful tu, dia tak ada produk, dia hanya konsep sahaja. Jadi produknya adalah takaful lah, life takaful tu ataupun hibah takaful tu, itulah dia MLTT yang konsep dia kita panggil MLTT sebab dia MLTT ni dia bukan sahaja dia melindungi pembiayaan hartanah. Kalau macam MRTT ni tadi dia hanya melindungi pembiayaan hartanah ni sahaja, tapi MLTT ataupun life takaful, hibah takaful tu dia melindungi semua hutang yang kita ada. Bukan je hutang rumah, hutang-hutang lain yang kita ada tu semua kita boleh cover sekali. Itu yang bestnya ada life takaful ataupun takaful hibah tu. Itulah dia punya konsep dia. So bagi yang MRTT tak penuh, dia punya keluk dia macam ni. Ramai yang buat loan bank tak dapat penuh MRTT atas beberapa sebab. Antaranya kita punya DSR tu dah melebihi, dah DSR dah burst.
Jadi contohnya bulanan kita hanya boleh dapat 1,000 sahaja. Tapi bila masuk MRTT penuh ke dalam loan, dia dah jadi bulanan 1,200. Sebab tu bank tak boleh bagi penuh MRTT dekat kita, bank akan bagi sekadar yang ikut kelayakan kita sahaja. Jadi bila MRTT tak cover penuh, okay, ini keadaan beberapa keadaan bila MRTT tak cover penuh. Anda boleh tengok dekat sini keluk dia. Keadaan pertama, dia punya nilai MRTT tu sama tapi tempoh berkurang. Tempoh tu kurang. Tempoh coverage tu kurang. Jadi dia punya keluk dia macam ni. Kita loan 35 tahun, pembiayaan 500,000 contohnya. Okay, 500,000 contohnya. MRTT, keadaan MRTT yang nilai dia sama 500,000 tapi tempoh dia berkurang. Mungkin dia dapat 25 tahun sahaja coverage untuk MRTT, jadi keluk dia akan jadi macam ni. Ini keluk bagi yang dapat nilai sama tempoh kurang. Bukan bermakna kalau kita meninggal sebelum tempoh 25 tahun, kita tak perlu bayar. Itu yang ramai orang salah faham. So dekat sini keluk ni, bahagian sini sahajalah yang MRTT cover. Bahagian sini, siapa nak cover? Kalau berlakunya kematian atau cacat kekal. Kalau berlaku kematian, warislah nak kena top up. Waris kena top up. Jadi bayangkan kalau meninggal, okay, let's say meninggal pada tahun ke sebelum, okay, meninggal sebelum coverage ni pada tahun ke-20. Contohnya, dia meninggal pada tahun ke-20. Bayar dan meninggal pada tempoh ke-20. So bahagian ni sahaja yang MRTT cover. Bahagian ni waris kena top up. Yang ni yang ramai orang salah faham. Orang ingat bila meninggal sebelum tempoh coverage tu, dia akan dapat coverage penuh. Okey, yang ni satu keadaan. Satu keadaan lagi, bila kita dapat tempoh sama, tempoh coverage tu sama 30 tahun tapi nilai dia pula berkurang. Nilai dia pula kurang. Jadi keadaan dia macam ni. Kita buat loan 35 tahun. Harga rumah 500,000. Jadi bila kita dapat coverage yang nilai dia kurang, mungkin kita dapat 300,000 sahaja MRTT pada tempoh yang sama 35 tahun, keluk dia akan jadi macam ni lah. So bahagian ni sahaja yang MRTT cover. Bahagian atas ni waris kena top up. Jadi kalau meninggal pada tahun ke-15, meninggal pada tahun ke-15, bahagian bawah ni sahaja yang waris yang MRTT cover, atas ni masih lagi waris kena top up. Jadi kita ada tak simpanan yang cukup untuk nak tinggalkan kepada waris supaya diorang boleh gunakan duit simpanan tu, harta yang kita ada untuk settlekan hutang ni. Kalau tak dapat settle hutang ni, itulah berlakunya harta dibekukan sebab tak boleh nak settle hutang, rumah tak boleh nak dipindah milik, jadi risiko harta dibekukan. Itu risiko pertama. Risiko kedua, risiko pertama tadi Wada maklumkan yang coverage dia hanya cover kematian dan cacat kekal. Dan kat sini Wada tunjuk ya, ada dua risiko yang kita nak kena manage dekat sini. Risiko ni adalah pertamanya risiko lelong. Bila berlakunya sakit kritikal. Kalau dah tak boleh bayar sebab hilang pekerjaan, terdedah kepada risiko lelong. Risiko kedua, harta dibekukan. Dibekukan bila hutang tak boleh settle. Hutang waris tak boleh nak settle.
Jadi macam mana nak tukar bayar balik pinjaman, nak tukar apa ni, nama, nak tukar hak milik tu, hutang tak settle. Sebab rumah yang kita beli ni masih hutang, bukan harta kita lagi pun. Jadi selagi hutang tak settle, selagi itulah kita tak boleh nak pindah milik. Itu keadaan MRTT yang tak full coverage. Macam mana pula kalau pasangan ataupun yang joint loan, contohnya husband and wife, dia joint loan, macam mana pula coverage MRTT dia? So keadaan dia macam ni, kalau suami isteri joint loan, dia punya MRTT dia ada dua juga keadaan. Yang keadaan ni selalu ada jumpa klien Waida yang loan lulus, kita tengok dia punya MRTT tu ada dua keadaan. Yang pertama, dia cover suami 50%, isteri 50%. Keadaan kedua, dia hanya cover salah seorang sahaja. Mungkin dia cover wife sahaja atau dia cover husband sahaja. Ini pun kalau dia cover salah seorang, belum tentu dia cover penuh. Mungkin dia akan tengok juga kelayakan si suami. Kalau kelayakan dapat 15 tahun je, 15 tahun je lah dia cover. Jadi lagi banyak kelumpuhan yang kita nak kena tampuk. Jadi kalau macam ni, suami 50%, isteri 50%. Bila si suami meninggal, walaupun dia dapat MRTT separuh tadi bahagian suami, tapi si isteri kena teruskan bayar balik pinjaman rumah tu macam biasa. Sebab tempoh tuntutan MRTT ambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan ke 1 tahun tempoh tuntutan dia. Sangat lama. Jadi bila selagi tempoh tuntutan tu tak selesai, waris kena teruskan bayar balik pinjaman macam biasa. Jadi selagi MRTT tak selesai, kalau kita tak bayar macam biasa, itu lagi satu sebab kenapa hutang tak boleh settle. Tiba-tiba nak tukar nama tak boleh sebab ada baki hutang. Sebab kita ingat bila suami meninggal, MRTT dah cover. Kita tak tahu pun tentang tempoh tuntutan MRTT tu. Selagi tak selesai, kita kena teruskan bayar balik pinjaman macam biasa. Kalau keadaan kedua ni tadi, lagilah bila si isteri meninggal, coverage tu dekat suami je. Bila si isteri meninggal, suami still kena bayar macam biasa. Dengan nak menanggung berat bebanan bukan hutang rumah je, hutang-hutang lain pun. Hutang-hutang lain pun, adakah kita bersedia untuk menanggung seorang-seorang? Hanya bukan je hutang rumah, tapi ada bil, hutang kereta, komitmen bulanan-bulanan lain yang kita nak kena tanggung, yang mungkin sebelum ni kita tanggung bersama, tapi bila salah seorang meninggal, dah hilang patah satu sayap, nak menanggung seorang-seorang tu bebanan yang amat berat sekali. Jadi fungsi dekat sinilah yang solusi yang kita kena buat, iaitu simpankan sikit duit, simpanan bawah 10% sahaja untuk perlindungan, iaitu takaful hibah. Jadi kalau berlakunya kematian ataupun cacat kekal ataupun sakit kritikal, hibah ni sahajalah solusi yang boleh membantu kita ketika itu. Sebab kenapa kita nak kena urus risiko? Sebab dalam tempoh kita nak menyelesaikan hutang rumah kita tu ambil masa yang sangat lama, 35 tahun. Jadi pelbagai risiko mungkin kita akan hadapi. Contohnya risiko pertama, kita kena buang kerja. So apa solusi yang kita boleh buat? Hanya dengan simpanan sahaja yang boleh membantu kita ketika tu. Kalau berlakunya kematian, solusi daripada hibah takaful sahaja yang boleh bantu kita ketika tu, yang boleh membantu waris untuk dengan pampasan hibah takaful yang kita panggil aset segera ratusan ribu dalam masa singkat, waris boleh terima, dia boleh gunakan duit tu untuk settlekan hutang, settlekan baki-baki hutang. Kalau ni macam ni tadi kan, kalau keadaan si suami isteri yang joint loan tadi, kalau si isteri tak ada simpanan yang cukup, tak ada duit segera daripada pampasan hibah takaful tadi, si bahagian si suami ni tadi, dia tak akan dapat terus kepada isteri sebab dia nak kena lalui proses faraid mengikut pembahagian faraid yang sepatutnya kepada waris-waris yang layak. Tapi walau bagaimanapun, isteri masih lagi boleh menuntut harta sepencarian
di sebelah bahagian suami ni dia boleh menuntut lagi bahagian harta sepercarian, dan selebihnya perlu difaraidkan mengikut persen kepada waris-waris yang layak lah. Jadi kalaulah pasangan kita tak ada simpanan yang cukup dan tak ada pun pampasan daripada hibah takaful yang boleh membantu dia ketika ni, dia mungkin terpaksa menjual rumah ni untuk membayar kepada waris-waris faraid tadi. Tapi kalaulah dia ada simpanan yang cukup ataupun ada pampasan daripada hibah takaful ratusan ribu atau jutaan ringgit, dalam masa segera yang dia pampasan hibah takaful ni akan dapat 14 hari ke 30 hari sahaja. Dia tak selama MRTT. Jadi dengan duit tu dia bolehlah gunakan untuk bayar, untuk uruskan bahagian-bahagian faraid ni, so selamatlah rumah tu dapat dikekalkan. Sebab kita niat kita beli rumah pun mungkin nak adakan tempat perlindungan, tempat berteduh untuk anak-anak dan isteri. Tapi bila berlaku kematian, berlaku perebutan harta, kesian dekat pasangan yang kita tinggalkan, kesian dekat anak-anak. Jadi kena standby daripada awal. So untuk yang bila berlakunya sakit kritikal tadi, bila tak ada hilang pekerjaan, tak ada dah duit untuk nak teruskan bayar balik pinjaman rumah, dan takut risiko harta dilelong tu, jadi solusi dia adalah juga hibah takaful, yang kita boleh buat simpanan sikit untuk hibah takaful yang boleh membantu kita ketika tu. Okey, sebab dalam formula urus gaji pun kita dah diajar. Okay, Weda pergi sikit dekat bahagian formula urus gaji. Weda nak anda faham, kalau kita urus gaji dengan betul, kita boleh manage semua risiko tersebut. Kalau ikut tertib keuangan yang betul, ada 5 tertib keuangan yang pertama tadi. Yang pertama ni kita cipta, kita buat pendapatan dari pelbagai sumber. Bila kita dah ada pendapatan, sepatutnya kita kena urus pendapatan ni ikut formula urus gaji yang betul. Bukan terus lompat kepada labur, bukan terus lompat kepada agih. Macam mana kita solat, dia ada tertib dia. Kita tak boleh buat apa yang kita suka. Kita kena ikut turutan yang sebetulnya lah. Jadi kalau dalam bab road to financial freedom pun, tertib keuangan dia ada tertib dia. Kita kena urus dulu. Kalau kita beli rumah, kita nak hibahkan kepada waris, nak agihkan kepada waris pun tak boleh juga. Kalau kita terus nak lompat bahagian pewarisan ni pun tak boleh, sebab benda tu hutang tak settle lagi. Macam mana kita nak wariskan kepada, kita nak buat pengagihan, nak buat pewarisan. Jadi kena urus dulu supaya hutang-hutang kita dapat dilupuskan. Jadi barulah harta yang hutang tu dapat settle tadi boleh diagih-agihkan kepada waris. Jadi macam mana formula urus gaji ni? Formula urus gaji ni dia dah maklumkan dekat sini 10% maksimum sepatutnya kita kena simpan untuk perlindungan. Jangan lebih 10% daripada gaji. Kalau kita dapat cari plan-plan takaful yang bulanan dia rendah tapi coverage dia sangat tinggi, itu lagi bagus. Lagi baguslah. Jadi kita dapat kurangkan persen save and protect tu. Sebab kita nak lebihkan kepada save and invest. Yang 20% ni minimum kita nak menyimpan untuk pelaburan. Kalau tadi simpanan untuk perlindungan jangan lebih 10%, tapi kalau simpanan untuk pelaburan dapat lebih 20% lagi bagus. Dekat mana nak menyimpan? Simpanlah dekat platform-platform pelaburan yang kita boleh dapat dividen dan keuntungan. Kalau simpan sendiri dalam saving account sahaja, nanti dia akan ada susut nilai, sebab inflasi setiap tahun akan menyebabkan nilai duit kita tu menyusut. Jadi yang selebihnya barulah kita boleh gunakan untuk komitmen dan juga reward diri dan sebagainya. Jadi jangan kita langgar rule ni, sebab 30% ni sahajalah yang akan menyelamatkan kita bila berada dalam kesusahan, berada dalam risiko utama kehidupan. Kita menyimpannya bukan untuk sesiapa pun, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi kalau kita tak ikut peraturan ni dengan betul, tak manage keuangan kita dengan betul, jika berlaku apa-apa risiko, kita akan terus terduduk. Okey, 10% kalau anda tengok dekat sini, 10% yang kita simpan sikit
bawah 10% untuk perlindungan ni, sebenarnya dia punya sumbangan kepada tapak keuangan kita sangat-sangat besar. Okay, dia mengukuhkan tapak keuangan kita kat sini. Untuk apa? Untuk debt cancellation. Bila berlaku kematian, semua hutang kita dapat dilupuskan. Bila berlaku kecacatan kekal ataupun sakit kritikal, kita ada dana sebagai income replacement yang boleh menjadi penggantian pendapatan untuk kita meneruskan komitmen-komitmen kita. Yang ketiga ni adalah medical card. Kalau kita sakit, kita adalah kata apa, pembiayaan untuk kos rawatan. Tapi untuk medical card ni taklah penting sangat. Kalau mampu boleh ambil. Kalau tak mampu, cukuplah kita ada simpanan untuk takaful hibah supaya kita dapat make sure hutang yang kita tinggalkan dapat dilupuskan, dan bila berlakunya risiko sakit kritikal dan hilang upaya kekal, kita ada duit pampasan ratusan ribu untuk jadikan income replacement. So 20% minimum yang kita simpan dan labur ni tadi yang akan dia akan menyumbang kepada peti persaraan kita dan juga peti dan juga dana pendidikan anak-anak. Kalau lagi banyak kita dapat menyimpan dan melabur, lagi banyaklah duit simpanan yang kita adakan untuk peti persaraan kita. Tapi kalau kita hanya fokus kepada invest je, banyak melabur, tak kukuhkan tapak keuangan ni pun sangat-sangat bahaya bila berlakunya sakit kritikal, cacat kekal, hilang kematian. Kita punya duit yang kita simpan dan labur tu akan mudah je habis. Dia akan terus terduduk sebab tapak keuangan kita tak kuat. Macam tu juga, inilah cara dia, orang-orang kaya, dia leveragekan risiko tu kepada orang lain. Walaupun dia banyak duit, tapi dia juga banyak harta, banyak hutang. Jadi macam mana dia leveragekan risiko tu kepada orang lain melalui hibah takaful. Takaful ni kan konsep dia tolong menolong. Kalau kita nak menyimpan sendiri, 200 tahun lagi pun tak akan capai nilai yang kita dapat melalui hibah takaful. So Aida nak tunjukkan anda. Okey, ini risiko-risiko yang kita nak kena urus, dan inilah solusi-solusi dia yang kita boleh ambil daripada awal. So Aida selalu sarankan kepada klien-klien yang dah lulus loan rumah, ada satu plan daripada Great Eastern, yang plan ni dia dapat award pada tahun lepas, diiktiraf sebagai penyelesaian takaful terbaik ketika COVID-19 sebab bulanan dia agak rendah dan juga jumlah perlindungan dia tu sangat tinggi. Bukan je tinggi, tapi dia ada peningkatan pula setiap 5 tahun 10% daripada jumlah hibah yang kita ambil hari ni. Ini yang bestnya plan ni, yang tak ada dekat mana-mana plan lain, peningkatan yang macam ni. Jumlah bulanan kita bayar sama sahaja. Kita mencarum bulanan yang sama sahaja sampai umur kita 60 tahun. Dan dia akan auto sambung ke 80 tahun dan auto sambung lagi ke 100 tahun. Bulanan kita bayar sama sahaja sepanjang tempoh mencarum, tapi dia punya jumlah hibah tu yang meningkat 10% setiap 5 tahun. Plan ni kita boleh ambil minimum 250,000, maksimum terpulang kepada keperluan kita. Kalau kita ada hutang lebih 500,000, ambillah lebih daripada 500,000 supaya bila kita meninggal, hutang dapat settle dan ada lagi baki yang waris boleh gunakan untuk kelangsungan hidup dengan anak-anak. Jadi kalau macam ni, bila dia meninggal pada tahun ke-20, kalau dia meninggal pada tahun ke-20, waris dapat 350,000. Walaupun pada awalnya dia hanya ambil 250,000. Itu yang bestnya peningkat plan ni. Sebab nilai dia 250,000 hari ni dengan 30 tahun, 20 tahun akan datang tak sama kan, sebab inflasi setiap tahun berapa persen. Jadi nilai tu menyusut. Dengan adanya peningkatan yang macam ni, dia boleh sangat-sangat bagus sebab dia boleh cover kos inflasi. So inilah dia ruginya kalau kita tak ada simpanan sikit tadi bawah 10% maksimum tu, kita tak menyimpan sikit untuk protection, untuk hibah takaful. Kita simpan sendiri je RM320. 10 tahun meninggal pada tempoh ke-10, waris hanya dapat 38,400 sahaja. Bukan pula boleh dapat,
ada risiko dibekukan pula dekat sini sebab nak kena lalui proses faraid dan sebagainya. Tapi kalau kita menyimpan sikit duit dengan amount yang sama RM320 dalam hibah takaful, kita dah boleh adakan cash aset segera lebih setengah juta dah. Kalau RM320 ni dah lebih 1 juta sebab Waida punya perlindungan takaful hibah 1 juta Waida ambil bulanan tak sampai pun 250. Dalam 240 lebih sahaja untuk 1 juta perlindungan hibah takaful. Jadi kalau berlakunya kematian pada tahun pertama, kedua menyimpan, baru menyimpan tahun kedua berlakunya kematian, kita dah ada dah ratusan ribu tu ataupun jutaan ringgit tu. Macam klien bukan klien tim Wahida, dia meninggal pada bulan kedua simpanan, baru ambil bulan 8. Lepas tu bulan 10 meninggal akibat kemalangan ketika balik kerja. Dia ambil yang paling minimum 250,000 tu. Alhamdulillah lah waris dia ada juga terus dapat pampasan 250,000. Yang sangat membantu pasangan dia untuk settlekan hutang, teruskan kehidupan. Itu untungnya ada sikit simpanan takaful hibah. Nak dibandingkan kita menyimpan sendiri, kita perlu masa tempoh yang sangat-sangat lama untuk dapatkan nilai yang sama. So rugilah kenapa kita nak menyimpan sendiri sedangkan kita boleh leveragekan risiko tersebut kepada orang lain. Kita konsep tolong-menolong dalam takaful. So tujuan yang kedua ni tadi adalah kita nak selesaikan hutang. Bila kita meninggal, kita nak make sure hutang-hutang yang kita tinggalkan dapat dilupuskan supaya kita meninggal pun bebas hutang, tidak meninggalkan beban kepada waris. Jadi dengan pampasan yang waris terima, dia boleh bantu kita lupuskan semua hutang dan waris pun ada lebihan, waris boleh gunakan untuk kelangsungan hidup dengan anak-anak. Dan yang bestnya lagi, kalau kita buat sikit simpanan hibah takaful, bila berlakunya kematian, proses tuntutan tu sangat-sangat mudah. 14 hari ke 30 hari dah boleh dapat dan dia tak perlu nak melalui proses faraid dan dia tak adalah kita boleh mengelakkan daripada perebutan harta. Jadi dia akan dapat, kalau dia bagi hibah tu kepada isteri 100% lah isteri akan dapat dan dia boleh gunakan duit tu untuk bantu kita lupuskan hutang, settlekan baki hutang rumah tadi, nak teruskan bayar balik pinjaman rumah ke sementara nak tunggu MRTT selesai. So dia ada modal, dia ada duit dekat situ. So contoh Waida nak tunjukkan anda contoh klien Waida ni, Waida buat untuk package iGrade, nama plan tu iGrade generasi. Kita boleh ambil yang basic, yang silver dan gold. So yang ni untuk klien Waida ni, Waida bagi dia gold. Yang lengkap semua package yang ada dalam ni, dia ambil 600,000 coverage. Yang Waida bagi dia dua pilihan, 600,000 hibah plus tabung sakit kritikal 100,000 ataupun 600,000 hibah plus 200,000 tabung sakit kritikal. Bulanan dia kalau anda tengok dekat sini tak sampai pun RM250. Kalau dia ambil hibah 600,000 plus tabung sakit kritikal 100,000, bulanan dia baru 205. Kalau perempuan dia dapat kurang lagi daripada ni. Ini sebab lelaki. Nasib baik dia tak merokok, so umur dia pun 32 tahun. Jadi kalau dia merokok, dia akan lain sikitlah bulanan dia. Kalau kita perempuan ni, bulanan dia jauh lebih rendah. Jadi kalau dia ambil 600,000 yang tabung sakit kritikal 200,000 plus tabung sakit kritikal 200,000, bulanan ni baru RM239. Jadi anda tengok dekat sini plan ni, kalau berlakunya kematian, waris akan dapat 600,000 lah. Kalau lah klien tu yang berlaku cacat kekal, klien lah yang akan dapat 600,000. Dia akan tengok mana sampai dulu. Untuk tabung sakit kritikal ni, kalau lah klien tu berlakunya sakit kritikal tahap 3 ataupun 4, dia cover 45 jenis sakit kritikal, dia akan dapatlah tunai 100,000 ataupun 200,000 mengikut berapa yang dia ambil. Inilah yang akan jadi peti selamat kita, yang boleh selamatkan harta yang kita ada daripada risiko lelong sebab kita ada tunai ratusan ribu untuk jadi income replacement, penggantian pendapatan yang boleh kita teruskan bayar balik pinjaman rumah tu macam biasa. Bayangkan kalau kita tak ada benda ni, so macam mana kita nak teruskan bayar balik pinjaman rumah tu kalau dah hilang pendapatan. So dia dah jadi peti selamat. Jadi kalau anda
rasa perlu peti selamat ni lebih, dia minimum kita boleh ambil 100,000. Tapi kalau anda rasa penting peti selamat ni, anda nak ambil lebih 150,000 atau 200,000 pun boleh. Okay. So dekat sini juga dia ada khairat kematian RM2,000 tambahan waris akan dapat. Ada manfaat kematian ketika menunaikan haji dan umrah. Bila kita meninggal di Mekah ataupun Madinah dalam tempoh 14 hari kita menunaikan ibadah dekat sana, waris akan dapat 2 kali ganda daripada jumlah hibah yang kita ambil. Kalau kita ambil 600,000, kalau dia ambil 600,000 ni, meninggal dekat sana, waris akan dapat 1,200,000. Kalau dia ambil 1 juta, waris akan dapat 2 juta lah. Jadi dekat sini pun dia ada waiver. Bila berlakunya sakit kritikal tahap 3 dan 4, dia dah tak perlu mencarum dah. Dia dah terus akan berjalan secara percuma sampai umur 60 tahun. Kat sini pun dah ada badal haji siap-siap. So dekat sini pun dia ada manfaat tambahan kematian disebabkan kemalangan. Kalau dia meninggal pada tahun ketiga, baru menyimpan tahun ketiga meninggal, waris dapat 600,000. Tapi kalau kematian tu disebabkan kemalangan di Malaysia, waris akan dapat tambahan lagi 100,000. Kalau meninggal akibat kematian ketika menaiki public transport berjadual, waris akan dapat tambahan 200,000. Kalau meninggal kemalangan di luar negara, waris akan dapat 300,000 lagi tambahan. Jadi total dah berapa? 600,000 tambah 300,000, 900,000. Dan yang dekat bawah ni yang paling best sekali plan ni, ada peningkatan jumlah hibah tu yang Weda cakapkan tadi 10% setiap 5 tahun. Kalau tadi contohnya 250,000, dia meningkat 25,000 setiap 5 tahun. Tapi untuk kes ni kalau dia ambil 600,000, 10% dia adalah 60,000 lah kenaikan. Jadi pada tahun ke-5 dia dah jadi 660,000, tahun ke-10 dah jadi 720,000. Dia meningkat 10% setiap 5 tahun. Jadi kalau meninggal pada tahun ke-30, waris dah dapat hampir 1 juta. Walaupun asalnya kita hanya ambil 600,000 sahaja. Itulah bestnya plan iGreat Generasi daripada Great Eastern ni, yang Weda selalu sarankan kepada klien untuk ambil plan ni untuk backup, untuk kukuhkan kuasa pemegangan harta kita. Bila berlakunya sakit kritikal, kita ada peti selamat yang boleh bantu kita untuk teruskan bayar balik pinjaman kita, supaya rumah kita tak berlakunya risiko lelong. Bila berlakunya kematian, ada baki hutang nak kena settle, MRTT tak cover penuh, tuntutan MRTT lambat yang menyebabkan waris nak kena teruskan bayar balik pinjaman macam biasa 6 ke setahun. Jadi tabung kematian ni lah yang akan membantu waris untuk teruskan bayar balik pinjaman macam biasa. Ataupun dia boleh gunakan duit tu untuk settlekan baki hutang yang tak dapat MRTT penuh tadi. Dia boleh gunakan duit daripada pampasan kematian ni untuk cover semua baki hutang yang tak settle. Bukan je hutang rumah, hutang-hutang kita yang lain, hutang rumah, hutang kereta, personal loan, hutang kita dengan manusia, hutang kita dengan Allah, nak kena bayar fidyah tu, semua tu tanggungjawab waris. Okay, waris nak kena bantu kita lupuskan hutang. Jadi jangan tinggalkan beban dan jangan tinggalkan hutang kepada waris. Tapi ambillah, buatlah simpanan sikit untuk hibah takaful supaya kita boleh meninggal dalam keadaan yang lebih tenang, dan kita pun boleh make sure waris kita taklah terbeban dengan baki-baki hutang yang kita tinggalkan. Hutang yang kita buat tanggungjawab kita. Okay, so itu sahaja Weda rasa setakat ni. Weda harap anda faham apa yang Weda sampaikan untuk video kali ini. Apa risiko yang kita nak kena manage dan bagaimana kita nak manage risiko tersebut. Melalui formula urus gaji ni pun kita dah boleh tengok, kita dah boleh buat panduan berapa persen kita nak menyimpan untuk melabur, berapa persen untuk nak simpan untuk protection, supaya bila berlaku apa-apa risiko kita tapak kewangan kita dalam keadaan yang kukuh. Okey, sekiranya anda perlukan bantuan untuk cekkan berapa bulanan hibah takaful anda, jadi boleh sahaja, mungkin boleh klik saja link dekat WhatsApp bawah tu, dekat description bawah tu, ataupun boleh PM Weda untuk bantuan semakkan dan juga urusan seterusnya lah.
So itu saja Weda rasa itu saja, semoga perkongsian Weda kali ini memberi manfaat kepada kita semua dalam kita nak menjaga harta, nak menjaga keluarga, supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.